Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini rakaman Agenda Wani dilakukan di World Trade Center Kuala Lumpur pasca COVID-19. Dan ini merupakan era yang paling kritikal bagaimana negara keluar daripada pandemik COVID-19 biarpun vaksin tidak ditemui lagi. Tetapi sekurang-kurangnya kita ingin melihat ekonomi dapat dirancangkan semula. Dan sektor-sektor yang begitu terjejas selama 3-4 bulan kita melalui PKP dan juga PKPB ini dapat digiatkan semula. Walaupun unjuran yang diberikan oleh pelbagai agensi dan juga pihak-pihak yang berkenaan berkaitan dengan kadar pengangguran akan terus meningkat sekitar 3.5% ke 4% untuk 2020 ini akibat pandemik COVID-19, dan ini menggerunkan bagaimana sektor pasaran buruh kita perlu memberikan reaksi untuk mengurangkan tekanan kepada pekerja di Malaysia. Dalam masa yang sama, kita dapat meningkatkan produktiviti pekerja di Malaysia di semua sektor, bukan hanya sektor yang terjejas yang pastinya akan dilihat perlu dipulihkan segera, seperti sektor perkhidmatan, sektor pelancongan, komoditi, pertanian dan juga pembuatan. Tetapi bagaimana kita menangani bagi pekerja yang sudah pun diberhentikan, dibuang kerja, diberikan kerja tanpa gaji dan seumpamanya. Dan apatah lagi dengan situasi pekerja asing masih jutaan jumlahnya di negara kita, itu yang berdaftar. Bagaimana pula yang tidak berdaftar, lebih daripada itu. Jadi semuanya ini penting. Bagaimana kita mengambil peluang ini untuk kita mereform, melakukan transformasi dan juga reformasi dalam pasaran buruh di negara kita. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini, saya akan berinteraksi dengan Profesor Dr. Balakrishnan, Profesor Hubungan Industri dan juga Sumber Manusia Universiti Malaysia Kelantan. Apa khabar Prof. Bala? Baik, Tuan Haji, apa khabar? Alhamdulillah. Prof, dengan unjuran MIER, Bank Negara dan juga termasuk Jabatan Perangkat Malaysia bahawa kadar pengangguran akan meningkat antara 2 hingga 3 juta pasca COVID-19 ini, apa yang Prof boleh berikan reaksi kepada situasi ini? Okey. Pertama kali saya ucapkan selamat raya kepada rakyat Malaysia lah. Okey, berdasarkan kepada data-data yang telah diberi itu, saya rasa valid data kerana dia datang daripada Jabatan Perangkaan Malaysia dan juga Malaysian Economic Research. Tetapi langkah-langkah awal perlu diambil lah supaya kita bersedia dengan keadaan ini. Sebab kita telah melalui proses beberapa krisis ekonomi pada masa-masa lalu, seperti krisis kewangan Asia dan juga krisis global ekonomi pada 2008 dan sebagainya lah. Jadi kita dalam keadaan COVID-19 ini lebih kita terkena kerana dia melibatkan kepada aspek kesihatan. Jadi kita sekarang berdepan dengan kesihatan dengan ekonomi lah. Dan nampaknya selepas 4 hari bulan yang lalu, bulan Mei ini, nampak beberapa sektor telah pun aktif semula dan kita dapat lihat pergerakan buruh ke dalam sektor tersebut dan nampak ada peningkatan lah. Tetapi ada banyak lagi sektor-sektor seperti sektor hotel dan pelancongan, dan lepas tu penerbangan dan sebagainya tu masih lagi belum pulih sepenuhnya. So itu saya boleh nampak secara awal, tapi secara umumnya global. Secara global pun kita nampak memang keadaan ini berlaku lah sekarang ni. Biarpun pakej rancangan diberikan oleh pihak kerajaan kepada pihak majikan dan juga industri, termasuk para pekerja kita untuk memastikan majikan tidak membuang pekerja, majikan dapat mengurangkan kos operasi dan juga dapat meminimalkan impak COVID-19. Tetapi sebagai majikan, sebagai IKS dan juga syarikat, mereka memikirkan keuntungan syarikat, bagaimana dapat mengurangkan kerugian dan seumpamanya. Pastinya ini sedang berlaku pada ketika ini. Apabila perniagaan tidak dapat diuruskan dan keuntungan masih jauh dapat diunjurkan akibat penutupan ekonomi, apatah lagi bukan negara kita sahaja kerana industri ini berkait rapat dengan rantaian bekalan. Rantaian bekalan bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Apabila lapangan terbang ditutup,
pelabuhan ditutup, maka terputuslah rantaian bekalan itu. Jadi bagaimana kita dapat memikirkan ataupun merasai derita yang dihadapi oleh majikan dan juga pihak industri. Mereka ingin mengekalkan pekerjaan kerana mereka tahu satu hari nanti industri akan berkembang semula, perniagaan akan rancak semula. Tetapi sampai bila? Bilakah itu? Jadi bagaimana kita dapat memikirkan bagaimana industri memberikan reaksi dapat mengekalkan pekerjaan, dalam masa yang sama dapat mengecilkan sedikit operasi dan dapat bertahan mungkin 6 bulan akan datang, 12 bulan akan datang. Sebagai pakar hubungan industri, bagaimana kita dapat memberikan win-win situation kepada industri dan juga pekerja? Apa yang saya nampak ialah yang stimulus yang ekonomi yang telah diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia baru-baru ini telah memberi untuk menyelamatkan industri kecil dan sederhana dan juga industri mikro. Dari segi kerja, mereka perlu mengekalkan kerja supaya mereka tidak boleh membuang sebarangan. Lepas itulah kita kenalkan wage subsidy, di mana kerajaan telah meletakkan beberapa kriteria kepada industri yang pekerja 100 ke atas, 100 ke bawah, 75 ke bawah, dan mereka akan bagi top up gaji. Dalam hal ini, kenapa mereka memberi dalam masa PKP awal bulan Mac 18 sehinggalah bulan Mei 4, mereka telah menyelamatkan industri kecil dan sederhana dan mikro lah yang paling kena kesan ke atas daripada COVID-19. Jadi dengan stimulus itu pihak majikan perlulah mengekalkan pekerja yang sedia ada. Kerana ini dalam tempoh 3 bulan ini kita dapati Kementerian Kesihatan pun dengan frontliner pun telah bertungkus lumus dengan sokongan rakyat Malaysia, kita dapat bilangan kes semakin hari semakin turun. Jadi kita menjangkakan beberapa sektor akan dipulihkanlah. Tetapi dengan pakej yang diberi oleh kerajaan itu, kita harap majikan perlu membayar kepada pekerja. Selalu saya menekankan di sini, majikan perlu memberi apa yang telah diberi oleh kerajaan kepada pekerja supaya mereka dapat mengekalkan kehidupan mereka seperti biasa. Dan walau bagaimanapun, saya dapati pekerja pun akan faham masalah dihadapi oleh majikan. Jadi di sini win-win ialah majikan mengekalkan pekerja, pekerja pula faham dengan keadaan majikan dan mungkin selepas ini mereka perlu bekerja kuatlah supaya COVID-19 ini telah beri satu pengajaran besar di mana kerja itu perlu lebih penting daripada hal-hal lain. Sebab job security melebihi lain lagi. Kalau tidak bekerja, apakah berlaku pada keluarga dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, kerajaan sebagai pihak tengah mesti melihat kedua-dua belah pihak dan mesti membantulah supaya industri ini akan kekal. Tetapi industri-industri seperti hotel masih lagi tak dapat berfungsi kerana ada beberapa kekangan lah. Jadi saya rasa ini akan pulih lah selepas kita harap selepas bulan Jun ini tengok keadaan macam mana keadaan angka menurun atau tak menurun, tapi ekonomi mesti kena aktif semula lah. Adakah langkah kerajaan ini masih tidak cukup kerana kita lihat fiskal yang disuntik oleh negara-negara yang begitu concern ataupun prihatin kepada ekonomi mereka seperti Singapura. Mereka baru saja menambah peruntukan kepada industri dan juga pekerja berbilion dolar Singapura lagi. Begitu juga di Amerika Syarikat dan juga di Australia. Fiskal mereka terpaksa melangkaui apa yang mereka lakukan sekarang dan mereka melakukan suntikan yang begitu besar berbilion dolar Amerika kepada sektor yang begitu terjejas dan juga memastikan majikan dapat menggaji pekerja mereka dalam masa yang sama memastikan kebajikan pekerja itu sama ada upskilling, retraining dan sebagainya dalam masa yang sama mereka ada pendapatan yang disumberkan oleh pihak kerajaan. Jadi menjelang 3 bulan, 6 bulan walaupun apa pun suntikan yang diberikan oleh pihak kerajaan pada ketika ini, adakah ia mencukupi? Kerana majikan komitmennya bukan hanya menggaji kepada pekerja tetapi pelbagai lagi dari sudut headcounts, dari sudut pembayaran lain, teks dan sebagainya, begitu juga rental dan sebagainya. Jadi sumber-sumber bahan-bahan mentah. Jadi adakah wajar kerajaan masuk sekali lagi membantu majikan, membantu pekerja supaya kemampanan ini dapat dikekalkan? Okey. Isu kemampanan ini sangat penting.
Sebab kalau kita nak kekalkan ekonomi kita semakin aktif semula, saya rasa kerajaan perlu melihat kepada sektor-sektor yang memang impaknya besar. Contohnya saya bagi tahu sektor perhotelan. Okey, mungkin kerajaan boleh lihat kepada sektor ini dan boleh membantu. Kita dapati semalam pun saya ada baca surat khabar ada satu 4-star hotel di Sandakan sudah ditutup dan semua pekerja akan diberhentikan. Cuba bayangkan di Sandakan ke mana mereka nak pergi selepas ini. Itu persoalan utama. Jadi dalam keadaan ini kita kena melihat semula macam manakah kita nak kekalkan industri pelancongan dan tiba masa sekarang ni saya berkali-kali mengatakan kita meningkatkan domestik pelancongan tempatan dulu. Jadi kita mesti memberi galakan-galakan insentif cukai dan sebagainya supaya pelancong tempatan ni boleh bergerak tempat ke tempat lain dan package dia. Itu contoh saya bagi kepada ini. Dari samping itu kesan juga kepada syarikat penerbangan Malaysia dan sebagainya di mana banyak package kena diberi supaya industri ini akan maju. Kalau kita lihat industri retailing, kita dapati retailing sekarang agak baik kerana mereka boleh buat online business dan sebagainya. Dan mereka tidak ada masalah. Cuma masalah mereka ialah how to kekalkan pekerja. Jadi kita dapati pada hari ini di retailing pun ramai pekerja asing yang bekerja. Di hotel pun ramai pekerja asing bekerja. Jadi tiba masa untuk kita mengambil semua pekerja tempatan untuk mengisi tempat ini. Jadi dalam konteks hari ini, kerajaan kena melihat kepada sektor-sektor yang perlukan dan mesti bantu mereka. Jangan biarkan sektor itu akan secara naturally die like that. Tidak boleh. Dia mesti kena tolong. Jadi saya rasa kita kena ambil contoh iktibar daripada negara jiran kita, Singapura dan sebagainya. Kita teruskan ekonomi dan teruskan kekalkan pekerja di tempat kerja. Bagi untuk memastikan keutamaan diberikan kepada pekerja tempatan, kerana ini satu perkara yang begitu penting dan juga kritikal. Jika ekonomi dibuka semula sepenuhnya dan juga ada pemilihan dapat diberikan perhatian selepas pasca COVID ini dengan pakej-pakej bantuan, di mana keutamaan yang perlu diberikan oleh majikan dengan undang-undang yang jelas supaya mereka mengutamakan pekerja tempatan dahulu untuk diambil semula ataupun bekerja semula dalam masa yang sama memberikan minimum wage yang seadanya kepada mereka dan juga memastikan kebajikan mereka terjaga, bukan hanya membiarkan industri memikirkan siapakah yang perlu diisi tempat-tempat di dalam industri mereka dan akhirnya mereka akan mengambil pekerja asing kerana lebih mudah, lebih murah dan tidak banyak kerenah yang akan dihadapi oleh majikan. Okey. Berbalik kepada isu pekerja tempatan dengan pekerja asing ini. Jadi COVID-19 ini telah beri satu jawapan yang besar. Di manakah kita nak lihat kepada sumber manusia yang berorientasikan hala baru. Sumber manusia yang ada pada hari ini kena dirombak semula dan juga melihat kepada satu sumber manusia yang agak lain daripada apa yang kita buat sekarang. Contohnya, seperti saya cakap tadi, bukan berarti kita akan berhentikan pekerja asing tak datang ke Malaysia. Bukan. Banyak negara-negara maju seperti Korea, Jepun dan juga lain-lain negara maju masih lagi membawa masuk pekerja asing tetapi dengan syarat mereka masuk secara dokumen yang sah dan mereka juga dilayan dengan baik. Mereka adalah seorang pekerja walaupun mahir tak mahir tapi mereka perlu dilayan dengan baik. Jadi satu isu. Isu kedua ialah sektor-sektor seperti saya tekankan hotel. Kenapa sektor hotel, pelancongan ataupun retailing macam supermarket, kenapa kita nak isi pekerja asing? Ya. Kenapa kita tidak boleh ambil pekerja kita sendiri yang boleh mengisi? Jadi di sini saya menekankan kepada polisi kerajaan yang ada sedia kena rombak semula. Undang-undang yang ada perlu rombak semula kerana undang-undang yang ada pada sekarang adalah undang-undang yang sudah tidak lagi sesuai selepas COVID-19 ini. COVID-19 bukan saja memberi jawapan yang negatif tapi banyak positif. Jadi sebagai rakyat Malaysia, sebagai satu kerajaan yang bertanggungjawab mesti
melihat kedua-dua belah pihak. Mesti mendengar keluhan dari majikan, mesti dengar juga keluhan dari pekerja ataupun kesatuan kerja, dan mereka mesti duduk bersama satu meja dan bincangkan how to solve this problem. Jadi kita tidak boleh sepanjang waktu kita akan bergantung kepada pekerja asing, tapi pekerja asing mesti dikurangkan dan hanya diisi dalam sektor-sektor, contohnya sektor construction. Mungkin mereka boleh isikan. Tetapi lain-lain sektor mesti diisi oleh pekerja tempatan. Dan pekerja tempatan pula mula mindset mereka. Mereka tidak boleh lagi mengatakan buat selama-lamanya mereka boleh menganggur. Mereka kena ambil kerja-kerja ini dan mereka akan menstrukturkan semula pemikiran mereka. Bagaimana kita dapat memastikan ini dapat berlaku, Prof? Dan impak kebanjiran pekerja asing di Malaysia kepada kadar upah dan juga gaji bagi sektor buruh di negara kita, termasuk pekerja tempatan. Kerana kita ada kemampuan untuk membawa begitu ramai pekerja asing, kita melihat tidak banyak perubahan dari aspek kadar upah dan juga gaji kepada pekerja tempatan. Sebab itu, para graduan kita memilih pekerjaan, ekonomi kita stagnan dengan orang kata pun himpitan daripada inflasi yang walaupun rendah tetapi tidak banyak perubahan sejak 3 dekad lalu dari sudut kadar upah dan gaji, kerana ada orang kata pun perimbangan yang begitu teliti dilakukan oleh majikan apabila mereka membawa pekerja asing. Jadi dari sudut kadar upah dan gaji akan menyakiti kadar upah bagi pekerja tempatan kita. Okey, saya dapati isu ini isu sangat hangat dibincangkan sekarang. Okey, kalau kita lihat gaji minimum ialah kepada golongan pendapatan rendah, iaitu yang dapat RM1,000 ke bawah ataupun RM102,000 ke bawah. Dan mereka ni golongan B40. Maksudnya mereka ni tidak ada pendidikan dan mereka akan masuk pasaran buruh. Jadi yang itu ada undang-undang yang benarkan mereka kena bayar, majikan bayar. Tetapi kalau kita lihat kepada pekerja mahir dan separuh mahir. Okey, sekarang saya nak menekan satu isu di sinilah yang kita tidak lama biarkan begitu. Kita ada Jabatan Kemahiran Malaysia. Dalam Jabatan Kemahiran Malaysia ni ada banyak kursus-kursus yang berkeorientasikan kemahiran. Dan siapa yang boleh membuat kursus-kursus ini adalah pekerja, dikatakan pekerja B40 group. Jadi kerja-kerja seperti orang kata 3D dan sebagainya tu boleh dijadikan kerja kemahiran tinggi. Dan gaji boleh dibayar. Jadi pekerja-pekerja tempatan ataupun pelajar-pelajar yang lepasan SPM, PMR dan sebagainya tu, PT3 dan sebagainya tu, mereka boleh pergi ambil kursus-kursus itu dan banyak kursus itu dibuat secara percuma juga. Saya mendapati kerajaan telah membazirkan banyak duit itu. Kedua ialah graduan. Graduan pada hari ini jangan memilih pekerjaan. Graduan mesti masuki mana-mana pekerjaan di mana mereka masuk, bukan mereka buat kerja operasi yang biasa seperti mana dibuat oleh pekerja B40, tetapi mereka kena bagi idea-idea baru, inovatif yang baru dan juga untuk membantu majikan ataupun syarikat itu untuk berproduktif tinggi. Jadi masa tiba masa, banyak pihak terlibat di sini. Pihak universiti pun kena terlibat, pihak majikan pun terlibat dan pihak kementerian terutama Kementerian Sumber Manusia. Dari semua kena duduk satu meja dan cuba tengok balik apa yang kadar gaji yang patut dibayar untuk Malaysia. Dan saya juga tekankan di sini, tiba masa PLWS, Productivity Link Based System, perlu dijadikan satu undang-undang ataupun satu ada benda yang diwajibkan untuk digunakan dalam industri. Sebab kalau tidak ada katakan productivity link based system dan gaji minimum tetap itu dia ada dan pekerja rasa tidak ada minat untuk bekerja dan mereka akan tetap menerima gaji minimum. Untuk melangkahkan mereka ke satu level yang tertinggi, maka kita perlu gunakan PWS. Jadi siapa yang produktif very high, mereka dikekalkan. Sama ada pekerja asing atau pekerja tempatan, tidak ada persoalan. Tetapi saya lebih menekankan pekerja kita sendiri diberi peluang sekarang. Jangan lagi mengatakan pekerja kita ini malas, tidak dapat bekerja. Itu semua konotasi-konotasi yang perlu dibuang oleh pihak majikan dan terimalah mereka sebagai salah seorang pekerja yang akan bekerja. Dan pekerja Malaysia pula mesti kena fikirkan bahawa kerja itu penting dalam masa akan datang. Tanpa kerja tak ada gaji. Tiada gaji tak boleh menyeret kehidupan mereka. Jadi ini penting. Prof, kita tahu juga pasaran buruh kita begitu terkesan akibat COVID-19. Tetapi kita sudah melihat peningkatan kadar pengangguran semakin meningkat saban tahun kerana unjuran ekonomi tidak berapa baik sejak 2-3 tahun kebelakangan ini. Apatah lagi juga sektor yang boleh diberikan perhatian, terutamanya sektor industri perkhidmatan,
untuk berubah kepada sektor yang berorientasikan teknologi, automasi dan juga menggunakan aspek industri revolusi 4.0 dan juga digital. Jadi kenapa ini juga perlu diberi peluang dan juga mengambil era COVID-19 ini, kita tidak boleh berlengah lagi menggunakan automasi sepenuhnya, memberikan pelaburan yang begitu tinggi kepada teknologi dan juga R&D dalam bidang digital dan juga membawa masuk buruh-buruh yang kita tidak guna sepenuhnya, iaitu wanita yang apabila mereka kahwin, mereka tiada kekuatan untuk berada di pasaran kerana kekangan keluarga dan juga himpitan untuk menjaga anak-anak dan seumpamanya. Bagaimana ini juga dapat dirangkumkan dengan cantik untuk memastikan kebergantungan kita kepada pasaran buruh asing itu dapat diminimumkan. Okey. Tuan Haji, saya nak ambil iktibar dari COVID-19. Hari ini kita dapati 4.0 IR pernah kita melaung-laungkan dan ramai pun tidak faham apakah maksud 4.0 IR ni. Tapi hari ini kita faham. Dengan datangnya COVID-19, kita faham. Sekarang ramai orang bekerja dari rumah. Working from home. Terutama sekali kalau lihat sekali kita lihat dalam sektor pendidikan, ramai di antara kita sekarang bekerja dari rumah. Jadi itu telah beri kesan pada wanita yang sudah graduate tapi masuk suri rumah tangga dan mereka boleh menjadi sebagai part-time lecturer dan sebagainya. Itu satu contoh saya bagi tahu dalam sektor pendidikan dan paling impak adalah sektor pendidikan di peringkat swasta. Sebab hari ini seorang pelajar boleh belajar daripada rumah dan kos untuk yuran pun akan turun. Jadi competition very high. Even saya difahamkan Harvard, Oxford, Cambridge dan MIT semua telah membuka untuk pelajar-pelajar luar negara untuk membuat online teaching. Satu. Kedua ialah yang boleh kita ambil iktibar daripada COVID ialah online business. Hari ini saya rasa penjualan barang dan produk boleh buat melalui komputer ataupun dengan digitalization. Jadi di sini suri rumah tangga boleh ambil alih perniagaan ini untuk membuat. Contohnya saya beritahu Tuan Haji, hari ini KFC boleh datang ke depan rumah kita. McDonald's boleh datang ke rumah kita. Lazada telah membawa everybody sekarang beli barang ke Lazada. Jadi di manakah kita nampak aliran digital ini akan berakhir ialah dia ambil alih semula. Jadi di sini kita akan balancekan lah. Itu saya kata, saya berkali-kali cakap, rakyat Malaysia terutama sekali golongan B40 ini mesti participate dalam labour market secara aktif, terutama sekali education sangat penting dan juga skill-based training sangat penting. Majikan pun perlu melabur dalam skill-based training. Jangan lagi ambil pekerja-pekerja yang labor intensive, yang kurang mahir. Sebab new economy after COVID-19 ialah ekonomi berteraskan kepada ekonomi baru di mana impak globalization akan memberi besar kepada setiap negara yang ada pada hari ini. So the whole trend of business, whole trend of human resource telah berubah selepas COVID-19 ini. Jadi kita kena ambil iktibar dari sini, kita belajar dan kita kena buat daripada hari ini. Jangan tunggu esok. Kita melihat semula undang-undang yang sedia ada. Adakah undang-undang untuk flexibility kepada labour market? Adakah undang-undang membenarkan majikan buat bisnes secara bebas? Adakah undang-undang itu membenarkan seorang pekerja boleh mengalih ke sektor lain dan sebagainya? Polisi mesti clear. Itu saya tekankan di sini. Dan saya juga boleh katakan di sini dalam polisi pengambilan pekerja asing, saya cadangkanlah sini kalau boleh satu kementerian yang betul-betul menjaga kebajikan dan juga menjaga pasaran buruh, saya rasa Kementerian Sumber Manusia. Nama pun sumber manusia. Yeah. Jadi kemasukan boleh KDN boleh terlibat, kemasukan permit kerja. Selepas mereka masuk ke Malaysia, Kementerian Sumber Manusia yang akan mengatur berapakah jumlah pekerja diperlukan setiap sektor, di sektor mana diperlukan pekerja asing, sektor mana diperlukan pekerja tempatan dan mereka boleh memberi guideline dan memberi informasi yang terperinci. Sudah tiba masa kita tidak boleh letakkan di dalam bahu di mana-mana pihak dan kementerian juga mesti berfikir ke arah untuk melihat Malaysia lebih progresif. Jadi ini cadangan saya supaya saya nampak perkara ini kita bincang selama 10 tahun tidak ada penyelesaian. Jadi selepas COVID-19, kementerian yang sesuai saya rasa Sumber Manusia boleh berfikir hal ini dan keselamatan mungkin kita boleh letakkan di bawah kementerian lain dalam negeri. Contohnya parti pendatang tanpa izin mungkin mereka, tapi pekerja
yang melibatkan kebajikan pekerja, kemasukan pekerja secara dokumentasi semua ni boleh diletak di situ. Okey, itu memberikan konklusi pada perbincangan kita pada malam ini, Prof. Terima kasih. Perkara yang ingin saya nyatakan tadi sudah pun dijawab oleh Prof. Balakrishnan. Menarik sekali, Kementerian Sumber Manusia perlu menjadi agensi tunggal mengawal selia industri pasaran buruh, terutamanya untuk kemasukan pekerja asing supaya lebih mudah mereka lebih tahu di manakah yang sepatutnya, sektor mana yang memerlukan pasaran buruh asing ini, subsektor mana yang memerlukan pekerja-pekerja yang tidak berkamaran ini, untuk memastikan pekerja tempatan dahulu dapat diisi dalam sektor-sektor yang akan memberikan gaji dan upah yang bersesuaian kepada kelayakan pendidikan dan juga kemahiran yang diperolehi oleh pekerja tempatan ini, terutamanya dalam sektor-sektor pembuatan, peruncitan dan juga sektor 3D yang kita anggap tidak mustahil, agak mustahil pekerja tempatan untuk mengisi kerana pelbagai ataupun perkara yang kita bincangkan selama ini. Terima kasih Prof atas masa yang diberikan. Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, Profesor Hubungan Industri dan juga Sumber Manusia Universiti Malaysia Kelantan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi agenda awani, dalam sesi yang lain pula. Sekian saja. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.